Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi minggu ini dalam Perhati bersama saya Diah Muhammad Jaiz. Dan pada minggu ini kita akan membawa perbincangan berkenaan dengan isu racun muka. Baik, tidak kira lelaki maupun wanita, pastinya semua pihak mahukan penampilan yang cukup kemas, bersih ataupun bergaya. Dan salah satu benda yang sering ditekankan adalah mengenai dengan kulit muka. Ada yang inginkan kulit muka yang licin, ada yang inginkan kulit muka yang lebih cerah. Dan perkara ini tidak salah. Namun tahukah anda bahawa cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan itu boleh membawa mudarat kepada diri sendiri? Untuk mendapatkan kondisi kulit muka yang diinginkan, ada yang sanggup berbelanja hingga ribuan ringgit bagi membeli produk penjagaan kulit muka maupun produk kosmetik. Tetapi ada juga yang tergopoh-gapah membeli produk-produk ini tanpa membuat kajian mengenai bahan yang terdapat dalam produk tersebut. Dan tahukah anda, kesannya mungkin boleh terjadi ke kulit anda sehingga bertahun lamanya. Apa kata kita dengarkan dahulu cerita daripada dua orang pengguna berdasarkan pengalaman mereka menggunakan produk penjagaan kulit muka yang tidak mendapat notifikasi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Benda ni jadi dalam 3-4 tahun lepas, saya rasa 4 tahun lepas kot. Saya cuba satu produk ni atas saranan kawan saya lah. Kawan saya ni cantik, tapi sebenarnya saya masa tu tak ada masalah kulit pun. Saya tak ada muka, tak ada jerawat. Cuma bekas-bekas chicken pox. So masa tu kita pun bukan jenis yang memang jaga sangat kulit kan. Tapi bila kita nampak kawan kita cantik, kita pun nak jadi cantik. Lepas tanyalah dia pun bagi tahu satu produk ni keluaran artis, dan kita tengok artis tu pun cantik. So kita pun cubalah. Untuk bulan pertama memang kulit saya jadi cantik, jadi glowing, jadi halus dalam gambar pun, tak payah pakai apps atau benda semua kan, memang cantik lah. Lepas tu orang puji apa semua kan. Tapi lepas 2 bulan dia jadi breakout. Lepas tu dia memang teruk gila lah. Dia kat sini jerawat besar-besar, jerawat. Dan saya stop immediately benda pakai produk tu. Saya try tanya apa yang patut saya pakai, apa benda semua, dengan tengoklah apa produk-produk yang recommended by doctors. So saya pakai produk yang recommended by doctors, dan saya tak pakai, saya cuci muka tak pakai air pipe biasa. Saya pakai air tapis. So sampai hari ni pun after 2 years, after 2 tahun macam tu, saya jaga macam tu, baru dia nampak perubahan sikit, elok sikit. Kulit saya dah tak berjerawat besar-besar macam dulu. Tapi kadang-kadang dia keluar jerawat juga. Padahal sebelum saya pakai produk tu tak ada pun masalah macam tu, tak timbul pun masalah jerawat macam sekarang ni adalah. So nasihat saya adalah kalau kulit bermasalah, kalau nak cantik ke apa ke, jumpa doktor, jumpa pakar. Jangan suka-suka cuba produk-produk, especially produk yang tak tahu daripada mana. Tak kisahlah artis tu cantik mana pun, siapa yang promote produk tu cantik macam mana pun, kalau not recommended by pakar, jangan cuba, jangan ambil risiko pakai. Sebab kita tak tahu kulit kita macam mana, kita tak tahu condition dia, apa yang sesuai, kita tak tahu apa benda yang kat dalam tu. Walau apa pun jaminan yang dibagi, jangan. Sebab tak berbaloi, sangat tak berbaloi. Sampai sekarang saya masih ingat lagi macam mana saya down dulu. Bila muka saya macam tu, saya tak nak keluar rumah, tak berbaloi. Pada tahun 2012 dan 2013, saya telah menggunakan satu produk dari negara jiran, itu negara Filipina, yang dinamakan sebagai Maxi Peel. Kenapa saya beli produk ni? Okay, pertama sekali harganya sangat murah. Kemudian produk ni bagi saya agak lengkap lah, sebab dia ada pelembab, toner dengan pelbagai lagi jenis krim, iaitu krim malam dengan krim siang kalau saya tidak silap. Disediakan dalam satu pack yang agak convenient ataupun mudah dibawa. Kedua, so harganya murah. Dan ketiga sekali adalah packaging, iaitu ketika itu pelakon Filipina yang bernama Christine Hermosa sangat popular. So syarikat ni menggunakan gambar pelakon tersebut di hadapan packaging produk yang bernama Maxi Peel tu. So benda tu adalah salah satu faktor yang menarik perhatian saya untuk membeli produk tersebut. Kesan, pada mulanya saya memakai produk tu,
saya tak rasa kesan apa-apa sangat, tapi agak pedih di kawasan yang sensitif seperti di pipi. Dan lama-kelamaan saya perasan kulit di bahagian yang sensitif seperti T-zone dengan pipi agak kering. Dan dalam beberapa minggu lepas pakai benda tu, apabila saya wipe muka saya dengan towel, dengan tuala, kulit di sekitar kawasan sini tercabut. So masa tu saya rasa macam saya rasa saya perlu stop gunakan produk tu sebab produk ni tak bagus. So produk yang bagus tidak akan memudaratkan kulit muka, right? So selepas benda tu terjadi, saya stop gunakan apa-apa produk kecantikan, walaupun produk yang daripada drugstore sekalipun. Saya tak beli facial wash, saya tak pakai toner langsung untuk beberapa bulan. Saya hanya depend dengan natural healing, self healing, ataupun penyembuhan secara semula jadi. Dan saya ada juga memakai produk yang lebih natural lah, seperti menggunakan putih telur dan kuning telur untuk memperbaiki kulit muka saya. Dan dalam masa setahun lebih ada parut yang tertinggal di sini, and then dalam bertahun-tahun kemudian benda tu dah pulih. So saya agak regret lah membeli benda tu. Dan pesanan saya kepada orang di luar sana, kalau nak beli produk kecantikan, apalagi produk penjagaan muka, eloklah beli yang telah di certified keselamatan dan produk-produk di dalamnya yang tidak mengandungi bahan-bahan yang berbahaya. Bertemu kembali. Sebelum berhenti rehat tadi, kita telah dengarkan sendiri cerita pengalaman daripada dua orang pengguna yang telah pun menggunakan produk penjagaan muka yang tidak mendapat notifikasi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan sekarang, apa kata kita dengarkan sendiri ulasan daripada pakar dermatologi dari Hospital Kuala Lumpur berkenaan dengan produk yang tidak mendapat notifikasi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau nak cakap satu produk tu dia macam dapat macam kelulusan daripada Kementerian Kesihatan, produk tu selalu tu Kementerian Kesihatan tak adalah menguji sesuatu produk kosmetik, tapi itu adalah atas integriti orang yang nak membawa produk atau yang memproseskan produk tu untuk register kepada Kementerian Kesihatan. So kita panggil notify. So bukanlah in a way kelulusan dia adalah through notification melalui kita panggil Biro Farmasi yang sebagai regulatory body untuk kosmetiknya produk ni. So kita panggil dalam, it's actually dia punya nama dia NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Bureau, oleh Kementerian Kesihatan. So dialah yang akan regulate semua produk-produk kosmetik, produk-produk tradisional dan juga produk-produk perubatan. So kalau siapa-siapa katakan siapa Encik Dia, so Encik Dia nak bawa krim apa yang Encik Dia nak jualkan kepada market kat luar ke, so Encik Dia pergi ke National Pharmaceutical Bureau ni, lepas tu kata nak notify. So lepas tu sekarang ni nak notify semua melalui online, tapi manual pun adalah, tapi kebanyakan so yang dia ialah dia punya website dia. So yang ni ialah laman sesawang NPRA, National Pharmaceutical Regulatory Agency. So dia akan, di mana kalau seseorang tu nak bawa produk dia akan notify. So kalau seseorang tu dia industri, dia akan notify melalui NPRA. Dia adalah sebahagian daripada Kementerian Kesihatan punya regulatory body. So kalaulah kata macam Cik Dia nak beli satu krim, satu tak tahu benda ni dah notify ke tak notify, so boleh ada dia punya section consumer ni, boleh tengok produk tu pernah tak di register atau di notify di NPRA. So there is a product search untuk public lah, orang awam, untuk tengok pada produk tu apa dia
selamat in a way, tapi kadang-kadang tak bolehlah 100% kita kata sure, sebab sekarang ni banyak orang pun tak adalah sangat berintegriti. So kalau macam rasakan macam pesakit saya datang tiba-tiba muka dia merah, atau tiba-tiba muka dia daripada kulit hitam tompok-tompok putih, so saya mungkin suspect produk tu ada racun hidroquinone. So saya akan ambil produk tu yang walaupun dah dinotify kan melalui NPRA, so saya akan bawa produk tu, lepas tu saya akan hantar ke NPRA. Dia ada section di mana boleh menganalisakan bahagian-bahagian dalam produk tu. So kalau dia nampak hidroquinone tu sangat tinggi, atau dia tidak boleh jual sebab dia tak ada state dekat dia punya ingredient tu hidroquinone, so produk tu yang dinotifikasikan tu boleh ditarik balik oleh Kementerian Kesihatan. Kalau you tengok dia memang ada dia punya atau cara dia apa macam mana nak buat, dia punya flow chart dia, so kalau dia yang produk tu sendiri, so dia pun mestilah tulis semua ingredient yang dia tahu dalam produk tu. Selain daripada tu, seseorang tu pun mesti first of all dia register dalam register with NPRA sebagai seseorang yang berlicense untuk bawa sesuatu produk. Dia tak adalah boleh, saya pun tak register dengan NPRA, saya tak boleh bawa satu krim. So dia orang tu mesti berregister. Lepas tu produk-produk yang dia bawa tu dia mesti tahu apa yang ada dalam ingredient. Okay, so kadang-kadang kalau macam NPRA rasa produk tu mungkin dia cakap nanti untuk memutihkan ke kulit ke, kan kadang-kadang dia orang pun cakap mungkin dia orang suruh ada pernah tak buat kajian analisis produk tu, and then mesti analyse daripada badan-badan tertentu lah. So dia kalau dia rasa macam ada hidroquinone, produk tu tidak akan diberi number notifikasi. So selalunya adalah kalau nak notify dia punya fee dia hanyalah RM50, tak adalah tinggi sangat. Tapi seseorang tu mesti berintegriti untuk bagi tahu semua benda yang ada dalam produk tu. Lepas tu kalau dia tengok dalam laman ni pun dia ada cakap apa-apa yang tak boleh ada dalam dia punya ingredient dia. Yang itu kalau kita sometimes NPRA, I think dia orang ada juga bahagian racun yang kata yang akan menanalisis banyak bahan-bahan yang kadang-kadang kita suspect mungkin ada kandungan yang tidak dipermisikan oleh KKM kan, daripada kosmetik tu. NPRA pun boleh juga buat analisa, ada dia punya cawangan atau bahagian dia yang menganalisikan bahan-bahan racun ni. So tapi kalau ada tapi ada juga macam kalau body tu macam dia nak menanalisa bahan tu, saya agak dia orang pun boleh tengok macam kira-kira rasa yang ada registered punya lab yang boleh buat semua penganalisa kajian. So mungkin dekat UiTM pun ada lab-lab dia yang boleh buat analisa kajian apa-apa produk yang dalam krim ke atau dalam ubat-ubatan. So tak semestinya NPRA, tapi you tak bolehlah buat kajian dalam you punya own lab sendiri. So lab tu mestilah juga ada dia punya kita panggil registered dengan NPRA yang boleh menjalankan kajian tersebut. First of all, sekarang ni kita punya social media tak adalah macam dulu kan. Dulu orang mesti buka surat khabar, orang mesti pergi beli majalah baru boleh tengok satu jenis produk. Sekarang ni you buka Instagram ke, you tengok sponsored punya advertisement kan. So sekarang ni social media banyak semua iklan pasal produk-produk kosmetik. Lepas tu dia akan gunakan mungkin satu artis, K-pop artis ke, atau artis-artis yang famous kat Malaysia ni ke, siapa artis yang famous kat Malaysia, Fazura ke. Lepas tu dia pun kata okay, beli produk ni sebab nanti boleh jadi cantik. So kita orang budak-budak kecil ni pun yang mungkin terinfluence terpengaruh dengan social media ni, dia pun akan beli produk tu. Selain daripada tu, produk yang online ni selalunya
tak adalah mahal sangat kan. So orang tak payah buka ambil permit kedai, you just jual daripada you punya dapur you ke. So dan online, dan dia akan tunjuk Fazura pakai produk, padahal Fazura mungkin tak pakai produk ni, tapi dia letak gambar Fazura, dia kata. So kalau mungkin Fazura tak pun iklankan produk ni, so dia pun boleh juga kalau nak saman orang tu kalau. So kebanyakan budak-budak atau kita panggil remaja-remaja ni, dia senang terpengaruh. Lebih-lebih lagi zaman K-pop sekarang ni. Semua orang nak jadi putih. Semua orang nak ada bibir merah macam dia orang punya artis-artis K-pop. So kebanyakan pemutihan dalam krim tu yang kadang-kadang kita takut, sebab ada keracunan macam hidroquinone. Well, first of all, to me lah, anything yang suntikan sangat berbahaya. Okay, that means dia terus pergi kat you punya saraf darah you. Bukanlah you makan letak kalau you letak krim, dia punya kesan sampingan dia mungkin lepas 2-3 minggu atau 2-3 bulan, tak adalah serta-merta. Tapi kalau you inject, apa-apa yang you inject mesti ada indikasi. Sebab itulah kebanyakan vitamin C dia tak ada kajian, kata injection vitamin C ni tak ada scientific punya kajian, sebab dia tak akan go through ethical committee, kita panggil. Ethics committee kata you tak boleh buat kajian untuk kecantikan dengan injection. So kalau you inject, orang tu mungkin allergic kepada ubat-ubat tu. Kadang-kadang pun dia allergic kepada kebanyakan vitamin semua ni dia ada pengawet, preservatives. So they could be allergic kepada pengawet tu. Lepas tu you inject benda tu terus pergi kepada saluran darah you. Kalau you dapat allergic reaction, blood pressure you boleh kita panggil you go into shock, allergic shock. Terus blood pressure go down, kadang-kadang jantung pun boleh stop. Baik, kita akan berhenti rehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan sambung lagi perbincangan bersama dengan pakar dermatologi daripada Hospital Kuala Lumpur. Bertemu kembali dalam Perhati. Baik, kali ini kita nak dengar lagi pendapat daripada pakar dermatologi daripada Hospital Kuala Lumpur berkenaan dengan apakah dia bahan-bahan yang terlarang terdapat dalam produk-produk yang tidak mendapat notifikasi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, serta kenapa wujudnya obsesi untuk mendapatkan kulit yang putih dalam kalangan rakyat Malaysia ketika ini. Dan selalunya putih tak semestinya, putih melepak tu tak semestinya tu lawa lah bagi saya. Kulit yang sihat ialah kulit, bukan kulit yang putih, kulit yang sihat di mana kadang kalau you tengok seseorang tu dia tak ada terlampau banyak minyak, tak ada terlampau banyak kering, dia tak ada banyak jerawat, dia tak ada penyakit kulit merah-merah, ketumpuk-tumpuk tu. So kulit yang sihat, tak ada kita cakap kulit tu yang putih. Kebanyakannya mungkin macam hidroquinone, tretinoin atau mercury. Ada juga dalam tahun lepas tu ada satu pengusaha yang banyak buat kosmetik, tiba-tiba dia nampak produk dia banyak mercury. So mercury, kadang-kadang bukanlah dia nak letak mercury dalam produk dia. Kenapa ada mercury agak? Kenapa ada bahan logam dalam produk? Chemical reaction. Selalunya bukan sahaja chemical reaction, sebab dia buat dekat kilang yang tak ada good manufacture practice, tak ada GMP. So bila dia katakan dia masak dekat dia punya belakang rumah dia kan, dia masak dia mesti ambil satu periuk kan. So periuk tu kadang-kadang lama-lama you pakai, logam-logam periuk tu mungkin terkeluar. So sebab itulah you nampak kadang ada mercury, ada lead,
ada arsenik dalam produk tu, bukanlah sebab dia nak campur produk tu. Kadang-kadang sebab dia punya tempat yang dia buat tu tak ada GMP, kilang yang dia buat tu. Kalau you tengok punya website NPRA ni pun ada juga, dia ada 3-4 muka surat bahan-bahan yang dilarang yang ada letak dalam kosmetik. So bukan saja yang 3 ni saya cakap, So ada komplikasi, kadang-kadang you tak perasan dia mungkin ada macam ada boric acid ke, acid yang kuat sikit. Lepas tu muka kita bila pakai je jadi merah. Kadang-kadang bila dia dapat allergic reaction pun kadang-kadang boleh satu muka jadi bengkak. Tapi kadang-kadang kita tak tahu seseorang boleh dapat allergic reaction dengan apa-apa jenis kosmetik, walaupun kosmetik tu dah dinotifikasi. Sebab you punya allergic reaction, mungkin kadang-kadang ada orang pun yang macam saya punya pesakit, dia pun allergic kepada Panadol. Tapi padahal Panadol ialah satu benda yang selalu orang pakai kan untuk makan kalau sakit perut. So nobody knows whether you have an allergic reaction or not. Tapi satu daripada yang kata, kalau the minute you pakai apa-apa kosmetik you rasa gatal, berhenti. That means dia mungkin ada satu kesan sampingan di mana kita panggil kata contact dermatitis. So rasa gatal, berhenti sebelum dia jadi merah. Sebab kalau you tak berhenti, you continue ubat tu, and then lama-lama atau continue kosmetik tu, lama-lama dia jadi merah. Selalunya kalau konsentrasi dia tak tinggi, selalunya tak ada masalah lah. Sebab dia konsentrasi yang tinggi yang mungkin efek bahagian dalaman. Tapi mercury tu lain sikit. Mercury tu kadang-kadang dia senang serap dalam kulit kita. So lama-lama kalau you pakai benda tu lama-lama, kadang-kadang takut dia punya mercury tu boleh juga serap dalam you punya lemak. Lama-lama dia boleh masuk juga kepada buah pinggang. Macam tretinoin ni, dia pun semua dekat atas dia permukaan, jarang dia masuk dalam kita punya bahagian lemak, bahagian daging, jarang. Tapi yang sangat penting ialah bila saya pergi pagi-pagi, lepas dah letak pelembap, saya akan letak sunblock. Yang sunblock tu sangat penting untuk kulit kita yang di Asia ni, lebih lagi di Malaysia, sebab matahari sangat terik. And that can protect you daripada skin cancer, daripada wrinkle, and kebanyakan orang Malaysia bila dia tua ada banyak jeragat. So sunblock tu boleh protect you daripada jeragat pun. Yang tu dia buat sendirilah kan, so susah saya nak bagi pendapat pasal tu, sebab bagi saya kata produk yang timbang kilo ni yang dia buat sendiri tu, again yang saya cakap, dia tak ada GMP. Mana ke dia buat produk tu, dia buat dekat mana, macam mana dia punya panggil periuk yang dia buat tu, bila dia lama-lama dia letak kat bahan api, keluar ke logam-logam dekat periuk dia. So bagi saya selalu tak adalah syorkan sangat yang orang yang buat dia punya produk-produk dia sendirilah. Kadang-kadang kita sendiri pun akan macam itulah, you ambil kadang you rasa muka you panas sangat ke, you pun ambil timun sendiri kan, you letak sendiri. Bagi saya kalau macam tu, because a lot of the time sekali buat macam natural tu, it's okay. Tapi the trouble is dengan apa natural. Kebanyakan orang cakap ni lah natural product. Tak ada produk yang natural. Kalau you cakap produk yang natural, yang you buat sendiri. You ambil timun atau you ambil avocado, you buat mask sendiri kan. Atau you ambil honey sikit dengan yogurt, you buat. Tapi kebanyakan produk yang dicakap natural, yang you pergi dekat pharmacy atau you pergi dekat cosmetic counter, this is natural product. Macam mana produk tu natural tapi boleh tahan 3-4 tahun? That means dia ada letak bahan chemical pengawet. So yang bagi saya lah, selalu orang cakap natural tu is just a marketing gimmick.
Sebab you tak tahu bahan yang diambil tu pun untuk buat produk tu, does it come from a natural farm? Tempat yang natural, yang tak mana dia punya bahan-bahan yang dipakai tu tak gunakan pengawet baja, kimia, hanya semua baja natural. Dan you tengok dia kali tengok even dikata natural product, semua chemical untuk pengawet, parabens semua, so what is natural? So selalu orang cakap natural, I kata natural is just a marketing gimmick. Ya, itu tadi perbincangan yang cukup berinformasi berkenaan dengan produk penjagaan kulit muka serta produk kosmetik yang tidak mendapat notifikasi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, dan diharapkan segala maklumat yang diberikan ini dapat mendidik pengguna agar lebih berhati-hati sebelum membeli ataupun menggunakan produk-produk penjagaan kulit muka serta produk kosmetik. Baiklah, sehingga kita bertemu dalam Perhati dalam episod yang akan datang. Ingat, sentiasa peka dengan persekitaran anda kerana kami perhatikan anda.